Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tamanya dan selama-lamanya kita mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah seperti yang dijadualkan. Setiap Isnin jam 10.30 pagi kita akan sama-sama menambahkan pengetahuan kita mengukuhkan lagi kefahaman kita berkenaan dengan tafsiran ayat suratul Al-Fatihah, yang mana kita masih lagi berada pada keterangan ayat yang pertama, iaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Dekat ayat yang pertama ni kita belum selesai lagi untuk menerangkan perbezaan antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Okey, kalau kita tengok pada ayat tersebut, Allah menyebutkan nama Ar-Rahman itu terlebih dahulu sebelum Allah menyebutkan nama Ar-Rahim itu. Maknanya nama Ar-Rahim disebutkan selepas nama Ar-Rahman. Dalam Al-Quran, apabila dalam Al-Quran kita boleh dapat tahu perbezaan dengan kita boleh melihat kepada susunan dia, susunan kalimah by kalimah ataupun susunan ayat by ayat. Okey, ini membawa maksud Ar-Rahman itu didahulukan, mesti ada sesuatu yang menyebabkan nama Ar-Rahman itu Allah dahulukan. Okey, kita telah terangkan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, dia berpaksi tentang apa? Dia muncul daripada perbahasan berkenaan dengan rahmat. Okey, jadi untuk menunjukkan rahmat Allah yang luas, rahmat Allah yang mendalam, maka dijadikanlah rahmat itu dengan kalimah Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Okey. Kita telah sebutkan bahawa Ar-Rahman-Nya Allah itu adalah sifat rahmat Allah yang luas, yang umum, yang tidak ada pemilihan pada manusia jenis apakah yang Allah bagi rahmat dia. Jadi Ar-Rahman ni merujuk kepada semua makhluk Allah. Kalau manusia tu, rahmat Allah Ta'ala pada nama Ar-Rahman itu tidak bertepi. Allah tidak memilih dia hamba yang beriman ke, dia tak beriman ke, dia kafir ke, dia syirik ke, dia mukmin ke. Rahmat Allah itu Allah Ta'ala akan berikan kepada semua jenis makhluk dia. Jadi itulah pada nama Ar-Rahman. So rahmat Allah pada nama Ar-Rahman itu terpakai kepada semua makhluk, bukan sekadar di dunia tetapi juga sampai ke hari sampailah ke hari kiamat. Okey. Macam mana nak faham rahmat Allah Ta'ala itu diberi kepada semua makhluk semasa di dunia? Okay, kita boleh tengok dekat muka surat nombor 5. Tengok kat muka surat nombor 5 dalam nota yang ada edarkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey. Bukti yang paling jelas kalau nak tahu rahmat Allah ni dia tidak bertepi, Allah bagi kepada semua. Surah yang contoh yang paling mudah kita dapatkan maklumat itu dalam surah Ar-Rahman, surah nombor 55. Kan terang-terang nama surah tu nama Allah Ar-Rahman. Jadi kalau nak tahu bukti contoh apa rahmat Allah yang Allah Ta'ala bagi kepada semua makhluk dia, maka kita kata bukalah surah Rahman, surah nombor 55. Dalam tu kita akan jumpa bukti. Contohnya Allah Ta'ala kata dalam surah Ar-Rahman, khalaqal insan, Allah telah menciptakan insan. Insan tu siapa? Semua. Kan? Allah Ta'ala ni dia maha mengetahui insan itu jadi apa agama dia, apa pegangan dia. Tapi Allah ciptakan kepada semua insan.
Lepas tu Allah mengajar semua insan itu al-bayan, dia boleh bertutur. Kan Allah tak pilih dia Muslim ke tak Muslim ke, dia boleh bertutur, dia boleh meluahkan apa yang ingin dia sampaikan. Begitu juga Allah menjadikan matahari dan juga bulan dapat kepada semua manusia. Bacalah sampai habis surah Ar-Rahman lah. Okey, itu rahman Allah di dunia ni. Semua orang dapat rezeki, betul? Semua orang dapat udara, semua orang dapat berjalan, semua orang dapat apa? Semualah. Tetapi Allah tidak memilih siapa pun manusia. Itu adalah bukti rahmannya Allah semasa di dunia. Tetapi rahmannya Allah itu juga bukanlah hanya setakat di dunia, tetapi ia juga, rahmannya Allah itu juga akan Allah bawa sampai ke hari akhirat. Semua juga dapat. Okey, semua dapat tu macam mana di hari akhirat? Okey, di hari akhirat kalau tengok muka surat nombor 5, okey, bawah sekali tu ada ulasan yang dikemukakan oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, muka surat nombor 5 tu. Okey. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, cuba tengok baris yang ketiga terakhir di dalam nota ni. Okey. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia kata rahmannya Allah ni kepada orang beriman dan kepada orang kafir di hari akhirat macam mana? Allah Ta'ala akan mengadili mereka melalui penghisapan. Sebab tu semua orang mereka akan dibicarakan. Allah tak pilih-pilih. Semua akan dihidupkan, akan dibangkitkan di padang mahsyar. Allah bagi peluang untuk mereka berhujah. Mereka nak bagi alasan apa? Mereka nak kata apa? Dan Allah bagi peluang untuk mereka datangkan bukti sekalipun. Kalau mereka kata tak buat, apa bukti? Kalau mereka buat, apa bukti? Lepas tu semua orang akan ditimbang amal. Kan? So itu menunjukkan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menganiaya sedikit pun. Allah tidak akan bahaya sedikit pun. Allah Ta'ala tak akan buat sesuatu yang bukan menunjukkan rahmat dia kepada semua manusia hatta di hari akhirat nanti. Okey, selesai tentang nama Ar-Rahman. Okey, sekarang kita nak masuk kepada nama Allah Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Muka surat nombor 6 bagi sesiapa yang ada nota. Kita ada sahabat yang nak nota dekat TikTok. Tuan-tuan boleh tinggalkan maklumat tuan-tuan hantar kat saya mesej. Nanti saya berikan email, alamat email. Tuan-tuan bagi kat alamat email, nanti saya hantar dekat email. Walaupun ada yang minta minggu lepas, saya itulah terlupa sebenarnya. Orang Melayu muda. Tuan-tuan yang kata, saya tak kata. Okey, kita bincang sekarang nama Ar-Rahim pula. Ar-Rahim. Okey, kalau nama Allah Ar-Rahim itu, muka surat nombor 6, Ar-Rahim adalah zat yang memiliki kasih sayang yang hanya ditujukan kepada orang yang beriman di dunia juga di hari akhirat sebenarnya. Beza je dengan Rahman tu. Ar-Rahman, rahmatnya Allah itu dia kepada semua makhluk dia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim, dia memilih hanya untuk diberikan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Okey, apa dalil dia? Apa hujah dia? Kita boleh tengok dalam surah Al-Ahzab ayat nombor 43, muka surat nombor 6. Jumpa tak di bawah tu Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kana bil mu'minina rahima. Allah kata apa? Dan dia adalah Maha Rahim, penyayang kepada orang yang beriman. Disebut itu Rahim bil mu'minin, bagi orang yang beriman. Okey. Dekat situ bukti, dalil yang jelas menunjukkan kasih sayang Tuhan, penyayangnya Allah Ar-Rahim itu dia hanya kepada orang yang beriman. Okey. Macam mana kasih sayang Allah Ta'ala itu, rahmatnya Allah Ar-Rahim itu diberikan kepada orang beriman?
Tengok keperangan yang kedua. Kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan, Allah bersifat Ar-Rahim hanya kepada orang yang beriman di dunia dengan memberikan hidayah dan juga taufik ke arah supaya beriman dan juga ketaatan. Contoh, kalau rahmannya Allah kepada semua manusia, tak kira muslim, Allah bagi rezeki. Semua orang boleh jadi kaya. Semua orang boleh makan. Tetapi bab iman, Allah memilih kepada orang yang beriman. Seorang yang beriman, dia willing untuk dia ikut wahyu, untuk ikut Muhammad, so Allah akan bantu dia. Allah bagi dia petunjuk, Allah bagi dia kekuatan, taufik untuk bawa dia menjadi orang yang taat. Nampak tak pemilihan dia? Ya. Sebab itu dalam perkara dunia, Allah memilih semua orang. Allah bagi pilih. Allah bagi pada semua orang. Tetapi kalau bab agama, bab keimanan, bab ketaatan, Allah pilih kepada manusia yang dia nak beriman saja. So Allah akan bagikan kekuatan kepada mereka. Itu contoh. Okay. Macam mana pula rahimnya Allah itu di hari akhirat? Macam mana? Okey. Rahimnya Allah di hari akhirat itu hanya kepada orang beriman adalah dengan mengurniakan kepelbagaian nikmat syurga, dan syurga tak akan dimasuki oleh sesiapa pun melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Liza, kalau macam di hari akhirat, semua orang akan dibicarakan. Tetap Allah Taala tidak akan memilih-milih. Okey. Semua orang akan dibicarakan. Para nabi dibicarakan, umat-umat dibicarakan. Kita pernah sebut minggu lepas, contoh kan kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh, Allah akan adili dia walaupun dia nabi, dia rasul. Allah tanya pada dia, awak dah buat ke tugas sebagai rasul? Dia dah jawab. Tapi Allah tanya balik kepada umat dia. Dia bagi peluang untuk mereka menjawab. Tapi mereka kata tak ada. Akhirnya Allah minta kepada Nabi Nuh, kemukakan bukti. Siapa bukti kau? Siapa saksi yang boleh mengatakan kau telah menyampaikan? Begitulah. Semua Nabi macam tu. Hatta Nabi Isa akan ditanya. Semua Rasul, termasuklah kita semua, Allah akan hisap. Semua orang diberi peluang untuk pertahankan diri. Tapi kita beriman ni, kita tahulah kan, kita nak bohong macam mana. Sebab kita percaya tangan akan bercakap, kaki akan jadi saksi, kulit-kulit jadi saksi. Kita ada buku kiri dan kanan kita bagi tahu. Sebab kita beriman pada rukun iman tu, kita percaya ada malaikat. Jadi orang tak beriman, dia tak percaya ada ke malaikat ni, iya ke nanti dibalas baik buat balik semua tu. So mereka tak percaya, tak apa, Tuhan bagi peluang untuk mereka kemukakan alasan. Tapi orang beriman ni, apabila dia dah diadili, dah dapatkan bukti, maka Allah beri mereka kelebihan lain, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Itu tanda rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dapat sedikit sebanyak perbezaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dekat dunia di akhirat. So kesimpulan dia, Ar-Rahman untuk semua makhluk di dunia, di akhirat. Ar-Rahim untuk hanya orang beriman saja di dunia dan di hari akhirat. Jadi antara dua nama ni, dua sifat ni, mana lebih besar rahmatnya, lebih umum? Jadi tentulah Ar-Rahman. Oleh kerana itu Allah sebut dulu yang umum, baru sebut yang khusus. Betul, Allah susun Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Jangan nak nampak susunan dia tu. Nah, di sebalik susun tu sebenarnya dia nak merujuk pada yang umum kepada yang khusus. Okey, jelas. Nak dapat dalil lain, nak dapat hujah yang lain. Okey. Kalau kita tengok dekat muka surat nombor 6 bawah sekali tu, kita akan menemukan dalam Al-Quran ya, nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahman kalau kita tengok dalam Al-Quran lebih kurang ada berapa kita pernah sebut sebelum ni. Nama Allah Ar-Rahman tu lebih kurang ada 57 kali. Yang 6 tu kah, yang Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman-Rahim dia sekali. Rahman-Rahim ada 6 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Satu daripadanya di dalam surah
Al-Fatihah. Betul, alhamdulillah. Okey. Okey, dapat jawapan. Okey. Sekarang kita nak dapatkan lagi dia punya justifikasi. Kenapa Rahman tu disebut dulu sebelum Ar-Rahim? Tadi kita dapat dah umum dengan khusus. Sekarang ni Ar-Rahman tu pula dalam Al-Quranul Karim tidak pernah nama Ar-Rahman tu, kalimah Ar-Rahman tu diguna pakai kepada mana-mana makhluk. Keputusan nombor 6 bawah sekali tu, kata Ibnu Kathir, nama Ar-Rahman ialah nama yang hanya dikhususkan untuk Allah sahaja. Nama ni tak pernah digunakan selain daripada Allah. Contoh ayat dia, kalau tengok dekat muka surat nombor 6, terjemahan muka surat nombor 7, surah Al-Isra ayat 110. Kalau tengok surah Al-Isra ayat 110, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul id'ullaha awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Tengok ayat tu bunyi apa? Muka surat nombor 7. Tengok atas sekali tu Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, serulah, panggillah nama Allah tu pada nama Allah atau nama Ar-Rahman di mana sahaja kamu serukan. Dua nama itu tentang Allah. Betul tak? Dia dua dia, Allah atau Ar-Rahman. Tetapi kalau nama Ar-Rahim, kalimah Ar-Rahim tu Allah pernah juga menggunakan Ar-Rahim itu kepada selain dia. Maknanya nama yang tak eksklusif lah. Maknanya kalimah Ar-Rahim tu tak eksklusif macam nama Allah Ar-Rahman. Contoh, muka surat nombor 7, surah At-Taubah ayat 128. Ni ayat yang kedua terakhir surah Taubah. Yang ayat berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun Rahim. Cuba tengok nama Rahim dekat ujung tu. Rahim dekat surah Taubah ayat 28 tu, itu bukan tentang Allah ya. Rahim kat situ. Itu tentang siapa tu sebenarnya? Adalah tentang Rasul. Nabi SAW, Allah menggambarkan, Allah mengatakan Nabi Muhammad ni Allah utuskan, dia mempunyai sifat Rauf, belas kasihan, juga Rahim. Tapi Rahim kat situ bukan merujuk kepada Allah, tetapi kepada Nabi. So Allah menggunakan kita seorang Rasul yang ada sifatnya Raufun Rahimun. Jelas? Menunjukkan bahawa nama Allah Ar-Rahman dia eksklusif, tak pernah diguna pakai kepada mana-mana makhluk. Untuk Allah saja. Memang nama tu tak pernah guna. Mereka untuk Allah saja. Tetapi kalau Rahim Allah gunakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapatlah kita buat kesimpulan bahawasanya ada juga nama Allah yang khusus, bukan sekadar Ar-Rahman saja. Mungkin nama Al-Khaliq, juga Ar-Razzaq dan lain-lain. So kita dapat justifikasi yang kedua. Apa perbezaan nama Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kenapa nama Rahman selalu duduk ke depan sebelum Rahim? Rahman, Rahim. Rahman dulu, Rahman baru Rahim. Kerana yang kedua adalah dari sudut penggunaan nama itu pada Allah Subhanahu wa taala. Ringkasannya, cuba tengok muka surat nombor 8. Kalau surat nombor 8 tu, nampak tak perbezaan dia tu? Beza Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Yang ni kesimpulan dia secara ringkas. Kalau nama Ar-Rahman, dia ada 5 huruf sebenarnya, 5 huruf abjad. Kalau Rahim 4 saja. Dari sudut bilangan huruf, Ar-Rahman dah lebih lah. Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, 5. Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim. Yang kedua, kita belajar ni, menyeluruh Rahman itu kepada semua makhluk di dunia, di akhirat. Kalau Rahim,
hanya kepada orang beriman di dunia dan di akhirat. Justifikasi yang ketiga, nama Allah Ar-Rahman hanya Allah menggunakan hanya untuk Allah saja. Tapi nama Ar-Rahim dipakai juga selain daripada Allah, untuk Allah dan juga selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Faham tak? Faham. Faham tu. Understood. Alhamdulillah. Okey. Bawah sekali tu, ini kesimpulan yang akhir lah. Okey, tadi ringkasan dia perbincangan kita. Okey. Kedudukan nama Ar-Rahman sebelum Ar-Rahim. Okey, ini dia punya kesimpulan, kan? Okey. Allah memulakan sesuatu yang umum. Kemudian baru Allah sebut sesuatu yang khusus. Sebab biasa dalam Quran disebut umum tu. Umum didahulukan, baru sebut yang khusus. Macam tu. Biasa kaedah di Quran dia seperti itulah. Contoh macam Allah nak menyebut tentang malaikat pada malam Al-Qadar. Allah sebut dulu tanazzalul malaikah war-ruh. Malaikat tu malaikat lah. Roh tu siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril gelaran juga Ar-Ruh. Sedangkan Jibril termasuk dalam malaikah. Allah sebut dulu malaikah, baru Ar-Ruh. Umum baru sebut khusus. Dalam kaedah Al-Quran mudah saja. Kalau Allah mengkhususkan sesuatu yang umum, menunjukkan yang khusus itu dia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi lah. Dia berbeza dengan yang orang Rahman tadi tu. Okey. Nombor dua, didahulukan kalimah Allah. Okey, yang ni kalau kita bincang nama Allah Rahman Rahim, ada 3 nama. Kenapa dahulukan Allah, lepas tu Rahman, lepas tu Rahim? Okey, didahulukan kalimah Allah dalam ayat nombor 1 tu kerana kalimah ini merupakan nama yang khas bagi Allah. Maka nama yang khas didahulukan dulu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalimah Ar-Rahman didahulukan daripada Ar-Rahim kerana ia merupakan sifat yang khas bagi Allah, tidak disifatkan siapa pun dengan kalimah tersebut. Manakala kalimah Ar-Rahim diakhirkan kerana sifat tersebut boleh juga digunakan kepada manusia. Faham tak? Maksudnya kalau Allah tu sifat tu khas untuk Allah je. Sebab dia nama. Allah ni dia tak ada sifat, dia nama saja. Tapi kalau Rahman, nama dan juga sifat. Ar-Rahim, nama dan juga sifat. Okey, jadi Allah dahulukan dulu sifat dengan Rahman. Okey. Kalau kita dalamkan sikit kita dalamkan. Ni kita dah sebutlah muka surat nombor 9 tu, penyebutan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim di dalam Al-Quran. Okey, saya kira selesailah kita untuk perbahasan Bismillahirrahmanirrahim. Kakak boleh ingat tak? InsyaAllah, insyaAllah. Kurangkan makan jeruk Pak Ali ke apa semua. Okey, masam-masam. Tak adalah kurangnya. Okey. Habis yang Bismillahirrahmanirrahim. So, Allah memulakan dalam surah Al-Fatihah dengan kita puji dia. Selalu kita baca ulang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca-baca. Sebenarnya kita memohon pertolongan, kita mohon berkat. Kita dah kupas dah dekat kenapa dengan Bismillah tu. Kita dah ulang Tuhan kita tu apa? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita ulang tentang kasih sayang dia. Maknanya kalau kita baca dalam solat, maksudnya setiap hari kita telah memuji Allah, kita kata apa? Tuhan tu Rahman, Tuhan tu Rahim, Tuhan tu Rahman, Tuhan tu Rahim. Tapi kalau jadi dekat hidup kita, ada orang boleh salahkan Tuhan, marahkan Allah. Betul tak? Dia macam dia disangka buruk pada Allah. Sedangkan dia sebut Allah tu Rahman Rahim, Rahman tu Rahim, Rahman tu Rahim. Tapi mungkin sebab dia tak faham kot. Nanti kita akan bincangkan lagi sebab mungkin orang nampak rahmatnya Allah tu, rahimnya Allah tu mungkin yang dalam sudut macam baik aja. Mesti dia ingat macam yang indah je. Nanti kita akan kupas dekat ayat yang kedua, InsyaAllah. Tapi Allah ni sangat Rahman kepada Rahman dan Rahim pada kita.
dapat lagi hidup lagi hari ni. Betul tak? Allah bagi nyawa, dapat lagi makan. Okey. Walaupun yalah, kadang-kadang perintah Allah ni kadang-kadang kita rasa berat nak buat. Allah larang pun kita langgar juga. Ya Allah bagi nyawa juga. Bagi kita. Itulah rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita nak masuk kepada ayat yang kedua. Tapi sebelum masuk ayat yang kedua tu, dalam nota ni saya cover sekali ayat nombor 3 ya. Sebab nombor 3 kita akan jumpa Allah tu Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Diulang sekali lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay, tapi untuk fahamkan ayat 3 ni, kita dah faham dekat keterangan ayat-ayat pertama. Cuma kita kena ambil maklum kenapa diulang sekali lagi. Kan disebut Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alamin, lepas tu ulang balik Ar-Rahmanirrahim. Kenapa diulang lagi? Kenapa Allah buat repetition? Kenapa sebenarnya apa dia nak bagi tahu kepada kita? Ni kita akan bincang nanti selepas Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kena terus kepada ayat yang kedua. Cuma ayat yang kedua tu saya tak sempat nak buat nota bertulis. Tak apa, nanti saya akan bagi minggu depan insya-Allah. Okey, kita masuk kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Hafal kan? Rabbil alamin. Tak hafal tanda kiamat Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Okey, ayat yang kedua ya. So kita masuk sekarang pada perbincangan tadabbur ringkas ayat yang kedua suratul Fatihah. Okey. Sahabat-sahabat yang ikut di TikTok ya, suara saya jelas ke? Boleh dengar ke? Sebab saya tak pakai mikrofon. Okey, kalau tuan-tuan inginkan nota, nanti tolong hantar mesej kepada saya, nyatakan alamat email. Saya akan emailkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Baik. Okey, kita masuk kepada perbahasan ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita kira patah perkataannya ada 4 lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Alhamdu masuk apa? Alhamdulillah, segala puji. Puji kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Allah itu dipuji? Allah dah buat apa sampai kita kena segala puji bagi dia? Rabbi. Rabbi itu maksud apa? Rabb, Tuhan. Nanti kita akan perincikan Rabb itu. Yang mana Tuhan itu Al-Alamin. Al-Alamin maksud apa? Semesta alam. Semesta alam. Sekalian alam. Apa tu sekalian alam? Semesta alam. Apa tu semesta alam? Al-Alamin. Apa tu Al-Alamin? Sekalian alam. Okey, sekalian alam ni apa? Langit, bumi, ciptakan planet. Selain daripada Allah, sekalian alam. Selain daripada Allah, Al-Alamin. Jadi dalam banyak-banyak Al-Alamin tu yang memang difokuskan, tentulah dua makhluk yang telah Allah ciptakan mereka adalah untuk mereka beribadah kepada Allah. Dua makhluk tu apa? Manusia. Sebelum manusia ada apa? Makhluk antaranya ada jin lah. Sedua makhluk ini dalam surah Zariyat tu, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Sebab tu dua makhluk ni sebenarnya Allah tutup makhluk itu ada dekat surah yang terakhir sekali dalam Quran. Surah apa? Surah yang paling akhir sekali dalam Quran. Tak terbatuk ya. Ya Allah. Allahumma ftah alaina hikmataka. Okay. Surah paling akhir sekali dalam Quran. Okay. Sebenarnya dia faham tu, dia saja tak nak sebut. Terkejut saya, ya Allah, sebab tak sakit jantung tidak meninggal guru tu. Okey, surah An-Nas. Kalau surah An-Nas, Allah kan sebut tentang manusia dan jin. Minal jinnati wan nas.
Akhir. Okey. Tak apa. Mungkin tuan-tuan ingat tu. Cuma dia banyak benda fikir. Dia tak terfikir kalau Anas tu. Okey, tak apa. Dekat surah terakhir, kita akan jumpa Allah ulang perkataan Rabb sekali lagi. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qul a'udzu bi rabbin nas. Sama dekat ayat pertama kedua surah Al-Fatihah. Rabb al-alamin, Rabb al-falaq, Rabb an-nas. Jadi al-alamin tu dia punya contoh dia al-falaq, an-nas. Kan kul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, Rabb kepada al-falaq, Rabb kepada an-nas. Dia sebenarnya setiap susunan surah tu dia ada mesej dia sebenarnya. Tapi kita akan belajar kemudian saja modul tu. Bila nak habis ni 20-50 insya-Allah kita belajar nanti. Susunan surah-surah tu. Yalah, sebab kita suka sekali kan bila nak habis. Betul. Saya ada jemaah dia minta, "Ustaz, kita nak tadabbur 114 surah. Kita kena mula dengan Al-Baqarah." Saya pun tengok dia tengok saya. Saya kata, "Kalau kelas minggu sekali, bila nak habis?" Saya kata, "Entah-entah sama ada tuan-tuan yang mati dulu atau saya yang mati dulu." Sebab hidup pasti mati. Betul. Bayangkan nak kupas tu. Daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai, bayangkan 6,236 ayat. Bila nak habis tu? Tapi semangat dia tu penting. Yang penting apa-apa semangat. Semangat tu penting. Ada niat baik tu, alhamdulillah. Sebab itu kita cuba buat konsep fast track nak faham Quran. Kita guna kaedah belajar macam modul yang saya buat ni, modul belajar nama-nama surah je. 114 belajar nama je. Ada tu kelas tu dia akan habis, kita belajar bulan 1 hari tu, kita akan habis bulan 12 ni. Sekarang kita sampai juzuk 29 dah. Belajar nama je. Tapi belajar nama ni dia akan dapat belajar tentang apa tujuan surah tu. Cukuplah bagi kita macam sekurang-kurangnya aku tahulah Al-Baqarah ni apa Tuhan nak sampaikan. Belajar nama. Lepas tu kita ada modul belajar surah tu, susunan surah. Kenapa Al-Baqarah, Al-Fatihah, kenapa sebenarnya Ali Imran dia nak kata apa dekat Al-Baqarah, kenapa dia susun sampailah kepada An-Nas tu. Okey, lepas tu kita buat modul belajar pembuka penutup je. Pembuka penutup. Tahu tak? Pembuka Al-Baqarah, penutup Al-Baqarah, pembuka Ali Imran, penutup Ali Imran. Ustaz, kalau yang surah yang Ustaz kata tadi, kenapa Maidah kan, adakah sebab dia diturunkan di Mekah atau Bukan. bukan? Susunan surah dalam Quran bukan susunan surah dalam Quran yang telah dibukukan, dia tidak disusun mengikut turun. Kalau mengikut turun, tentu surah Al-Alaq kena letak nombor 1. Bukan suratul Fatihah. Surah Fatihah ni di antara nombor 6, nombor 7 Allah turunkan. Tapi surah yang mula-mula surah baca lah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi diletakkan dekat ujung, dekat masuk juzuk amma tu. Kan? Tapi itulah jemaah ni kadang-kadang dia tak percaya kat kita tu kadang. Dia nampak macam belajar nama surah macam agak tak apalah, tapi kita ada modul fast track lah. Kita boleh kan nak baca satu ayat bila nak habis? Satu. Pertama kadang-kadang yang dugaannya orang yang datang belajar tu datang kadang dia macam cokfat pula kan. Kejap ada, kejap tak ada. Kejap tak ada. Sebelum nak habis. Tapi tak apalah. Kita chips more pula. Silap. Kan. Kejap ada, kejap tak ada. Okey, tapi tak apalah. Semangat tu penting. Okey. Kita mulakan dengan alhamdulillah rabbil alamin. Kenapa sampai tajuk tu ya Allahu akbar. Kita maaf tuan-puan, ini bukan isu untuk kecil-kecilkan, tak ada. Tapi sebab kita macam saya membidang belajar Quran. Saya tinggal kursus law dulu, ambil bidang Quran. Ketika saya jadi lawyer buruk lah. Tak ada lah, gurau je. Jadi kita belajar ijazah ni, kita pun tak faham sangat Quran tu. Walaupun kita belajar subjek tafsir.
Jadi kita turun ke lapangan, bila kita mengajar, kita tahu macam mana nak cepatkan dia, macam mana nak bagi faham orang. Tapi itulah, alhamdulillah lah ada modul tu kita dah buat pun. Dan kita nak bawa modul ni kepada anak-anak kita yang hafal Quran. Saya 3 orang nak hafal Quran. Tapi kalau ditanya kau hafal apa tu, surah apa tu? Entah. Nama surah pun you tak boleh ulas. Contohnya apa surah apa sekarang? Apa surah An-Naba dia kata. Apa tu An-Naba? An-Naba lah, Naba. Yelah An-Naba tu apa? An-Naba, nama surah tu Naba tu apa? Lepas tu apa tujuan surah tu? Kita tak minta ulas ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai habis. Tapi sekurang-kurangnya nama. Dah tahulah. Belum lagi tanya surah tu Makkiyah ke Madaniyah. Patut ni sebelum dihafal dia kata Bismillahirrahmanirrahim, suratul Makkiyah. An-Naba. An-Naba tu apa? Berita yang besar, berita yang agung. Berita yang agung tu apa? Pasal hari kiamat. Cukup kat tu. Apa tujuan surah An-Naba tu? Dapat duit cukup. Ni dah hafal je. Amma tasa'ilun anin naba'il azim. Faham tak? Tapi akhirnya pula pelajar-pelajar ni dia hafal saja. Tak faham. Dia enggak faham tak? Dia faham, dia tak faham. Tapi sekolah dah kena buat. Ikhlas lah. Okey, jalan Itu contoh. Okeylah. Yang ni selingan saja. So siapa yang Allah tak suruh kita lepas lanjut ke kelas. Betul. Allahumma salli wa sallim Muhammad. Okey. Kita pergi pada ayat yang kedua. Okey. Yang ni sekadar selingan pada tuan-puan ya, supaya boleh membuka mata, boleh cakap kepada pusat-pusat mahtafiz. Kita ada banyak pusat mahtafiz. Kita tak ada pusat faham Quran. Pusat hafal. Tahfiz tu penghafalan, memorise. Tapi apa yang dihafal? Tak tahu apa yang Tak tahu apa yang dia hafal Quran lah. baca Quran. Dia baca Quran. Tapi dia tak faham. Dia tak faham sebab tidak ada modul yang memahamkan dia. Mana lebih utama? Quran turun bukan untuk dihafal, tapi untuk difahami, untuk diamalkan. Tapi bukan kita merendahkan hafal. Sebab anak saya pun 3 orang hafal. Tapi kita tak nak buat apa sebab ialah nak ajar modul pun macam masa lah. Okey, alhamdulillah Allah bagi daripada kita, moga buka ruang kepada orang untuk faham Quran. Baik, ayat yang kedua ni. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. So cara nak kupas dia, kita kena kupas macam ni. Alhamdulillah dulu, lepas tu baru Rabb, lepas tu baru al-alamin. Tapi kita dah ulas tadi, apa tu al-alamin? Sekalian alam. Sekalian alam tu maksudnya selain daripada Allah, dia panggil sekalian alam. Okey, kita tengok dulu nama Rabb. Sebelum sebagai alhamdulillah, saya nak kupas Rabbil alamin dulu. Okey, mari kita kupas apa itu Rabb. Nota saya bagi kemudian nanti insya-Allah insya-Allah. Saya bagi kemudian minggu depan saya bagi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, saya kupas dulu apa tu Rabbul Rabb. Okey, Rabbu Okey. Bahasa paling mudah Rabb ni, kalimah Rabb Rabbu ni Rabba. Sebab tu paling bagus kalau Rabb kita jangan terjemahkan dia Tuhan. Kita kekalkan R-A-B-B. Rabb. Kekalkan dia punya sebutan tu. Sebab Rabbu termasuk salah satu daripada nama Allah yang mulia. Kita dah belajar ada nama Allah, ada nama Rahman, ada nama Rahim. Rabb tu pun sebenarnya adalah nama Allah yang mulia. Okey, salah satu nama Allah yang mulia. Okey, apa itu Rabb? Okey, Rabb dia bahasa Arab betul? Quran adalah bahasa Arab. Apa tu Rabb? Okey, Rabb dari sudut bahasa ia boleh membawa maksud adalah tuan. As-sayyidu, tuan. Bahasa kita kena faham bahawa bahasa Arab ni dia ada literal dengan technical meaning. Kita belajar lughatan wa istilahan. Dia ada, kita tengok dulu dari sudut bahasa Arab, lepas tu yang istilah dia apa. Dia macam solat. Apa tu solat? Solat tu adalah doa dari sudut bahasa. Tapi istilah dia apa? Yang dimulakan dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Maksudnya bahasa dan istilah. So Rabb dari sudut bahasanya adalah bermaksud tuan, Rabb. Kalau kita nak kata tuan rumah, owner rumah ni, kita akan panggil dia Rabb. Apa tu rumah bahasa Arab?
Bahasa Arab rumah dia panggil rumatun, tak ada lah. Rumah dia panggil al-bait. Rumah, baitun. So tuan rumah Rabbul Bait. Betul, Rabbul Bait. Tuan rumah. Rabbul Bait. Saya tuan rumah ni. Okey, contoh. Okey. Tu Rabb juga membawa maksud adalah pendidik. Tu kita dengar istilah yang kata murabbi. Dulu waktu saya join program TV kan, dulu nak masuk AF tak dapat, suara tak sedap. Okey, rupa pun tak ada. Okey, pernah dengar istilah mentor menti Yes. kan, tujuh ajarku sifu kan, mentor menti. Ngangguk je kak kan, tiba-tiga mentor menti. Yes, betul. Okey, mentor ada protege, betul. Yes. So TV ni dia nak islamikan dia. So dalam program kami masuk cerita rumah tu, Oh, dia kata yang mentor tu ditukar nama kepada murabbi. Dia nak bagi nampak Islam sikit. okay. Kan? Murabbi ni dia macam pendidik. Kita pernah dengar tak istilah tarbiyah? Orang kata tarbiyah. Itu bahasa Melayu ke? Tarbiyah. Pernah dengar istilah tarbiyah? Tarbiyah ni dia daripada kalimah Rabb lah. Tarbiyah ni macam mendidik. Istilah pakai mendidik. Macam kita educate. Arab dia adalah tarbiyah. So yang mentarbiyah tu, mengeducate tu dia panggil murabbi. Perempuan murabiah. Ada ke? Dia boleh pakai dua-dua lah, murabbi. Okey. Jadi kat situ Baik, betul tu. Ayat itu. Rabb ni juga sebenarnya sifat dia adalah kepada mendidik. Lepas tu kita faham ni, dia senang kita nak tahu bahawa kenapa Allah sakitkan aku? Kerana Allah nak didik aku. Kerana dia adalah murabbi kita. Kenapa dia tuan? Kalau dia tuan, kau bisa kata yes tuan. Betul tak? Kita akan ambil nak mana dulu. Jadi Allah ni dia menjadikan hidup kita dengan untuk mendidik kita. Sebab kita aku sakit ni mesti ada sebab. Allah didik aku jadi apa ni? Allah buat aku ni jadi apa ni? Tu kita akan jadi baik pada Tuhan. Lepas tu kena kenal dia. Okey. Rabb juga membawa maksud adalah pemilik. Pemilik. Kalau macam pemilik modal, dia panggil Rabbul Mal. Mal tu harta. Dia panggil pemilik. Itu sudut bahasa. Pegang makna bahasa ni. Pegang juga makna bahasa ni. Tuan, pendidik, pemilik. So kalau tuan, kena buat apa dengan tuan? Yes tuan. Yes ma'am. Ma'am tu angkat muka je. Cekap pinggang je. Okey. Tu kalau istilah bosku. Ya tuan tuan. Jadi daripada kita faham yang ini, kita boleh dengar cakap orang. Kita boleh taat cakap orang sebab dia bos aku. Tapi kau ada yang bos bagi segala bos. Allah. Kan? Kita faham yang ini, insya-Allah akan bawa kita kepada mentaati Allah. Soalannya kalau Allah kata, "Hayya 'alas salah," marilah salat. Kita kata, "Yes tuan." Sebab Allah tu juga dia adalah Rabb kita. Okey, dapat 3 makna. Okey. Makna yang lain kalau kita nak ambil istilah dia, Rabb ni dia ada 3 makna serangkai. Dia bukan 3 penyakit serangkai je. Apa 3 penyakit serangkai? Kencing manis, darah tinggi, jantung. Ada orang 4 penyakit kan. Okey. 3 serangkai maksud Rabb ni adalah apa? Pencipta, pemilik, termasuk dalam makna pentadbir. Pentadbir, pengurus. Itulah Rabb. Jadi cuba kita ambil perkataan Rabb tadi itu, kita pakaikan dekat ayat tadi tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Sekalian alam tu kita dah. Sekalian alam termasuk kita lah. Okey, cuba kita tukar. Al-Alamin tu adalah kita manusia.
Segala puji bagi Allah, Rabb kepada manusia. Rabb tu apa? Segala puji bagi Allah, pemilik manusia. Segala puji bagi Allah, Tuan bagi segala manusia. Segala puji bagi Allah adalah pendidik manusia. Segala puji bagi Allah, pencipta, pentadbir kepada manusia. Okay. Sebab tapi itu manusia. Tapi kalau kita ambil lebih luas, al-alamin, sekian alam. Siapa yang pencipta langit? Ra. Siapa yang pencipta bumi? Ra. Siapa yang turunkan hujan? Ra. Siapa yang menjalankan takdir kita, cipta masa, cipta semua tu? Ra. Okay, Ra. Faham? Dapat ini sangat penting untuk memahami kenapa bismillah, kenapa alhamdulillah, kenapa kata Rahman dan Rahim. Okay. Jadi dalam ayat itu Allah meminta kita puji dia. Segala puji bagi Allah, pentadbir sekalian alam. Cara dia takbir sekalian alam macam mana? Cara dia takbir sekalian alam. Adakah cara dia takbir sekalian alam ni yang ini indah saja? Adakah ada kali dia mentadbir sekalian alam ini dia bagikan manusia susah? Kan? Ada kali dia mentadbir sekalian alam ini dalam keadaan dia bagi manusia penyakit. Kita dah melalui dah satu zaman cara Allah takbir sekalian alam ni didatangkan COVID. Sebab tu orang yang beriman dia akan dapat rahmat daripada COVID. Tapi orang yang tak beriman dia akan menjadi azab bagi dia. Sakit sama je. Semua terkena juga. Muslim ke tak Muslim. Tapi cara kita mengurus benda itu ada jadi rahmat, ada jadi azab. Tapi kalau manusia dia faham ayat 2 ni, apa pun jadilah hidup dia, apa jadi pada anak dia, jadi pada keluarga dia, jadi pada perniagaan dia, jadi pada apa yang dia planning, dia akan terikat kepada Rabbul Alamin. Boleh faham tak maksudnya? Sebab kalau kita ambil makna tadi tu, Tuan, pemilik, pendidik, apa yang jadi lagi kita sebenarnya Allah nak didik kita. Ingat tak tadi Ar-Rahman, kita belajar Ar-Rahman, ingat tak Ar-Rahman? Allah ni lebih sayang kita daripada mak sayangkan kita. Ingat kisah kita bawa contoh seorang ibu yang dicari anak dia selepas perang. Nabi tanya, adakah mak dia sanggup lemparkan anak masuk api neraka? Oh, mestilah tak nak. Mana ibu yang tak sanggup lemparkan anak masuk api neraka? Kan Nabi kata Allah lebih mengasihi kamu daripada ibu dia mengasihi anak dia. Tapi kita tak nampak kisah yang Tuhan tu. Sebab kita tak nampak, sebab kita tak nampak depan mata. Kalau mak kita fahamlah dekat dengan kita, rasa dulu. Sebenarnya Allah tu ada dekat dengan kita. Kita kena bahawa Allah tu lebih dekat pada kita daripada ibu kita. Macam mana nak bawa dia? Itu Allah hantar Rasul, Allah bagikan kitab untuk kita, supaya kita, kalau ibu tak nak masukkan anak ke dalam neraka, Allah pun sebenarnya nak masukkan kita ke dalam. Lepas tu dia bagi jalan. Tapi kita sendiri yang bawa diri kita pilih yang satu lagi tu. Okay. Jadi Allah dididik kita. Apa yang dididik kita? Allah didik kita. Lepas tu kadang-kadang orang mungkin dia mungkin tak nampak bahawa dia tak nampak dalam hidup dia sebenarnya ada kebaikan. Allah didik dia. Nanti kita akan panjang sikit, Robert lagi kita akan panjangkan lagi. Kita akan bawa ayat Quran lain yang menunjukkan cara Allah mendidik kita. Pada Rabbul Alamin. Jadi guru kita yang paling besar dia adalah Allah. Dia juga takdirkan hidup kita. Batu Nabi pagi-pagi Nabi selalu amalkan satu zikir pagi tu. Ingat tak? Zikir pagi tu. Nabi amal, ingat tak yang ya Hayyu ya Qayyum tu? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika. Lagi tak? Aslihli syahani. Akak pergi Syahni mana tu kak? Akak dah pergi kat Pakistan tu. Okey. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika dengan rahmatmu astaghith, aku minta pertolongan. Lepas tu aslih li perbaikilah keadaan aku, sya'ni kullu, dan semua benda tu maksudnya
dalam aku jadi ibu, dalam aku jadi guru, dalam aku jadi anak, dalam aku jadi isteri, aku jadi apa-apa, tolonglah bantu aku ya Allah, baiki keadaan aku. Betul tak? Lepas tu Nabi kata apa? Jangan tinggalkan aku bersendirian untuk uruskan hidup aku ni. Wal bitarfata'in, walaupun sekelip mata. Lepas tu Nabi dia kenal Allah. Dia tahu pergantungan hidup dengan Allah. Pada kenal Allah dia. Sebab kita ni kita tak kenal. Kalau kita tak kenal Tuhan, tak nampak Tuhan tu besar, tu kita besarkan orang lain. Kita lebih puji makhluk, besarkan makhluk. Kita rasa macam makhluk tak ada aku tak boleh hidup. Aku rasa macam sebab. Tapi kalau dia kenal Allah, makhluk ni tak ada apa pun. Sebab kita salah membesarkan, salah tengok. Habis masa RM1 umur. Faham tak? Tapi alhamdulillah Allah bagi kita rezeki, kita kenal Allah. So itu yang keluarnya doa kita, inna salati wa nusuki wa ma yahya wa ma rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu wa taala. Are you sure? Betul tak? Jadi kalau kita kenal Allah, kita akan makin kuat. Dia kenal lah. Lepas tu kita akan belajar lah. Tapi memang tak cukup belajar Al-Fatihah saja sebab dia kena belajar nama-nama yang lain. Nanti kalau masuk surah Ayatul Kursi, kita akan belajar nama Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Pemilik. Itu kita kena belajar. Kita kena belajar ayat yang paling agung. Ini surah yang paling agung. Kalau ayat yang paling agung, Ayatul Kursi. Kenapa ayat tu bayangkan 6,236 ayat? Itu ayat yang the best sekali, paling agung di antara 6,200 lebih ayat. Ada something kat situ. Kita cuma tahu baca kursi kalau jin. Syaitan. Tapi kalau kita faham, dia lagi kuat ayat lebih mujarab. Sebab dia tak yakin. Dia kata, ya ke ubat ni, ya ke. Ada masa jadi, masa tak jadi. Kita belajar lah. Tapi kita dapat kat sini, secara ringkas dia, Rabbil Alamin, faham Rabb tu. Okay, maksudnya Rabbil Alamin adalah nama Allah yang menunjukkan dia adalah pencipta bagi sekalian alam. Rabbil Alamin, bahawa Allah Ta'ala ni dalam dia mencipta, dia akan menjadi tuan bagi apa yang diciptakan. Allah Ta'ala ni juga dalam apa yang diciptakan tu, dia juga menjadi pemilik dia. Apabila dia jadi pemilik dia juga ia akan menguruskan apa yang dia miliki dia. Dia cipta kita, dia pemilik kita, dan dia akan menguruskan kita. Sepatutnya kita menyerahkan apa kita buat tu kepada dia, bukan menyerahkan apa yang kita buat kepada makhluk. Sepatutnya kita, ya Allah, hari ni kau nak buat aku apa? Tapi kita kena usaha minta lah. Ada usaha. Bukan itulah lagi Allah Maha Rezeki. Dia lah rezeki tu. Dia lah rezeki tu kan. Ada lah tu Itu dia panggil belajar tak habis. Dia panggil. Memanglah Allah tu dia urus hidup kita. Dia cipta kita. Dia akan urus kita. Tapi cara urus kita kena baca yang lain-lain lah juga. Faham tak? Jadi antara yang kita boleh minta kepada Allah, doa. Nanti saya akan kongsi doa ubah takdir. Boleh? Ada doa. Tak ada tangan dia. Dia boleh ubah. Nak panjang umur, nak pendek umur. Allah boleh buat. Jadi patutnya kita cuma rancang. Itu selalu kita sebut kan. Kita merancang saja. Allah yang menentukan. Pandai pula kita sebut tu. Betul lah tu. Betul lah tu. Kita hanya merancang. Allah yang menentukan tu betul. Tapi kita dapat aplikasi benda tu pada benda lain. Patutnya setiap perkara buat ni tahu kepada Tuhan. Itu yang tapi kita kena minta pada Allah. Sebab Allah ni dia pemilik kita. Dia boleh urus baik atau buruk, betul? Dia boleh luaskan rezeki, dia boleh sempitkan rezeki. Jadi kita ni minta kepada Tuhan kita. Jangan Tuhan, saya nak gaji lebih. Tuhan nak bagi tak? Dia boleh buat. Aku nak pecat kau, kita nak pecat kau. Tapi kita kena buat apa? Saya serahkan kepada bos lah. Nak pecat saya ke? Nak apa ke? Patutnya kita usahalah kan? Naiklah gaji sikit bos. Allah Ta'ala minta, ya Allah bagi aku kaya, boleh. Sebab tu Nabi dia ada zikir-zikir pagi dia. Nabi pagi-pagi start subuh je
Dia dah minta pada Tuhan. Antara yang doa tadi itulah. Dia kata, biarlah engkau lah Tuhan yang akan dia akan membaiki keadaan aku macam mana. Tu kalau baca doa Nabi pagi-pagi tu, ya Allah, Nabi minta macam-macam. Nabi kata Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'da. Nabi kata apa? Aku minta kepada ya Allah, kepada engkau, apa saja kebaikan hari ini bagi padaku. Aku minta kepadamu ya Allah perlindungan daripada keburukan. Apa keburukan daripada hari ini kau jauhkan. Nabi minta baik dan buruk. Sebab memang kita percaya, memang kita pegang Allah tu Rabbul Alamin. Dia boleh buat alam ni jadi apa? Uhara, dia boleh, Allah Ta'ala boleh buat. Tapi kita kena minta pada Tuhan. Sebab minta tu kita baca kat surah Al-Fatihah nanti, di kat ayat nombor 5. Kita bukan hanya iyyaka na'budu, tapi wa iyyaka nasta'in. Minta pada Tuhan. Sebenarnya minta tu pun jadi ibadah. Nanti kita baca, Nabi minta jangan jadi fakir. Nabi kata, Nabi minta kalau boleh jangan ada malas. Malas ni kalau kena, penyakit malas ni kalau kena, ya Allah. Tetap penyakit malas. Sebab tu Nabi minta bagi-bagi. Okey, Rabbi inni a'udzubika minal kasal. Jauhkan daripada malas, daripada takut, daripada penyakit daripada penyakit tua, lanjut tua. Makin tua makin menjadi-jadi, kata orang katakan dah. Tambah lagi tua yang nyanyuk, jangan. Nabi minta pada Allah. Nabi tak minta pada Tuhan. Kan? Tuhan suka kita minta. Apakah? Daripada kemalasan. Minta kat kepalasan. Lepas tu kalau kita baca doa zikir pagi Nabi tu, bukan Nabi. Takkanlah Allah Ta'ala tak bagi yang baik-baik, tapi nak bagi tunjuk pada kita, walaupun aku Nabi, tapi aku doa pagi, sambil zikir-zikir pagi tu. Sampai Nabi kata, ya Allah, jadikanlah kebaikan pada pendengaranku, kesihatanku, tubuh badanku. Sebab Allah Ta'ala dia boleh uruskan kita. Kita minta pada Tuhan. Kenapa tak minta pada Tuhan? Takdir dia boleh ubah. Tapi kena belajarlah, ada doa, waktu doa apa, waktu bila sesuai untuk waktu keemasan, untuk minta pada Allah tu dipanggil doa-doa mustajab. Apa bentuk doa yang paling terbaik? Macam tu. Tapi kita pegang apa pun kita minta kepada Allah, Allah tak akan kecewakan. Nanti kita belajar lagi. Ada tak doa kita yang Allah tak kabul, yang Allah tak kabulkan? Siapa sini yang doa dia ada minta Allah tak kabulkan? Masih belum kabulkan? Ada tak? Ada ke dia halfway? Sebab sebenarnya enggak ada, Bu. Mana-mana doa kita yang tidak diterima oleh Tuhan. Kerana cara Allah kabulkan doa tu 3 cara. Cara pertama, Tuhan bagi apa kita minta tu sebiji, lambat atau cepat. Yang kedua, Tuhan tukar yang kita minta tu dengan benda lebih penting. Sekarang kita minta kaya, contoh. Tapi Tuhan Maha mengatakan, kalau kau kaya kau jadi apa? Tapi kalau lupa diri, mungkin kau dah jadi lain. Mungkin kita sempat mengajar ilmu ke, mungkin Tuhan tak bagi kau. Tapi Tuhan tukar benda lebih yang lebih necessary untuk kita. Kita tak tahu esok kita perlu apa, minggu depan jadi apa. Tuhan je Maha mengetahui. Sebab tu bentuk doa yang kedua Allah kabulkan, tapi dengan tukar yang lebih bermanfaat. Allah lindung kita daripada benda yang buruk. Dalam hadis sebut. Yang ketiga, Allah Ta'ala simpan doa tu nanti ditukar ia dengan pahala yang besar. Ya kan? Boleh tanya yang 3 cara dia makbulkan tu. Okey. Kata yang kata yang kedua, yang kata Ustaz cakap tu, mungkin dia kan yang macam Ustaz kata, dia tak bagi yang doa sama seperti kita minta. Mungkin ke dia maksud dia bagikan ujian juga untuk nak divertkan yang ialah dia bagi melalui ujian juga ke untuk macam yang kedua tu Nabi sebut Allah lindung kita daripada musibah. Allah tak bagi, contohnya kita nak minta apa? Kita nak minta apa? Nak minta kaya tu. Dia minta kaya. Allah tak bagi kita kaya. Tapi Allah tukar lindung kita daripada perkara yang buruk yang berlaku. Mungkin Tuhan kata, mungkin kita ni mungkin accident contoh. Tapi Tuhan selamatkan kita, Tuhan elak kita. Kita nasib baik aku tak kena langgar. Sebenarnya kita kata nasib baik, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan telah tukar. Mungkin tu kita pernah doa Tuhan tak bagi, tapi Tuhan tukar dengan ujian. yalah, dengan perkara tu Allah tukar.
Betul, lagi kenal Allah, lagi seronok hidup. Akan lagi dia boleh macam ni lah, berlaku pada kita yang bukan-bukan, kita boleh bertenang, kita dapat dia punya ubat dia. Kita akan sedih dengan musibah. Tak ada orang suka dengan musibah. Betul tak? Tak ada orang yang nak masalah. Macam kita sendiri, kita iman, tak ada orang nak masalah. Kalau cepat-cepat nak keluar masalah. Tapi kita boleh macam kena sekejap, macam sedih sekejap ke, mungkin kita termenung sekejap, tapi kita ada penguat dia. Kita kenal Tuhan, tak apa. Benda yang berat boleh jadi kecil je. Tapi kalau tak kenal Tuhan, benda kecil nampak dia besar. Kecil je benda tu, tapi tulis status complicated. Faham tak? Benda kecil je. Tapi Allah Maha Kaya, dia bagi solusi 1, solusi 2, solusi 3. Nanti kita akan ajar. Dia cakap, you ada masalah apa? Kita bagi solusi dah. Saya bagi dah semua-semua je dalam Quran Al-Karim. Okey, itu dekat Rabbil Alamin. Nanti kita akan bincangkan lagi kenapa Allah minta kita puji dia. Kenapa Allah puji diri sendiri? Kan dia puji diri sendiri tu. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Baik, ada apa soalan? Ada bertanya? Ya Kak. Soalan yang satu tu yang balik Ya. pada sini. Yang Ustaz kata yang Ar-Rahim tadi tu kan Okey. Allah diguna untuk Rasul. Terus guna pada Nabi. Okey. Kan? Jadi sebab Ar-Rahim tu juga maksudnya kasih sayang. Okey. Jadi sebab tu ke Nabi Muhammad tu boleh bagi syafaat? Adakah itu Betul. Nabi SAW memang boleh memberikan syafaat. Syafaat Nabi lebih kurang ada 7 atau 8 syafaat. Tetapi syafaat dia terikat kepada beberapa syarat. Dia ada term and condition dia. Nak tahu syarat sebenarnya ada 3. 3 syarat melayakkan pemberi syafaat dan yang menerima syafaat. Contohnya Rasul, pemberi syafaat. So yang nak menerima syafaat kita. So kita nak dapat syafaat daripada Nabi ni ada satu syarat. Syarat-syaratnya minggu depan, tak adalah saya sebut ada juga. Okey. Dalam surah, saya ada ayat tapi saya dekat laptop, saya dekat handphone. Okey. Syarat, 3 syarat untuk syafaat diberi. Satu syarat Allah sebut dalam ayatul kursi pun. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tiada yang boleh memberikan syafaat melainkan mendapat keizinannya. Jadi syarat syafaat 3, 1 izin.